Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya muliakan pada Tuan Guru kita Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak, sahabul fadilah, para asatizah, tuan guru, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Taala pada pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama meneruskan pengajian kita dalam kuliah falak secara atas talian dengan bacaan kitab Manzumatul Manazilul Qamar, iaitu karangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabhani. Dan Alhamdulillah dapat juga kita bersiaran pada minggu ini yang sepatutnya kita bersiaran pada hari Selasa lepas. Tapi oleh kerana beberapa perkara yang tidak dapat dielakkan, maka kita tangguhkan dan Alhamdulillah dapat juga kita bersiaran pada hari Khamis pada hari ini insya-Allah. Dan seperti biasa tuan-tuan dan puan sekalian yang mengikuti program kita secara live ataupun secara rakaman, tuan-tuan boleh memuat turun kitab yang seperti mana yang tertera dalam slide ini, kitab Manzumatul Manazilul Qamar, dan slide yang juga telah disediakan siap dengan terjemahannya yang telah disediakan oleh Fadil Tuan Guru kita untuk kita membicarakan pada pagi yang berbahagia ini, iaitu dalam manzilah yang seterusnya, itu manzilah al-han'ah. Al-han'ah insya-Allah tuan pada pagi ini. Sebelum saya memberikan program ini seterusnya kepada tuan guru kita, seperti biasa tuan-tuan yang mempunyai soalan boleh mengemukakan soalan di ruangan komen atau ruangan chat di FB, dan insya-Allah saya akan cuba raikan pada akhir daripada sesi kuliah nanti pada pagi yang berbahagia ini insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, maka saya mempersilakan kepada tuan guru kita untuk meneruskan pengajian kita pada pagi ini dengan manzilah yang seterusnya, iaitu manzilah al-han'ah. Yang tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan kepada Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'. Terima kasih Ustaz Fazal Jani. Tak lupa juga kepada pegawai dan kaki tangan Jabatan Mufti Negeri Perak, Ustaz, Ustazah, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi yang berbahagia ini dapat diteruskan lagi pengajian kitab Manzumah Manazilul Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah Ibnu Hamad An-Nabhani, wafat pada tahun 1355 Hijrah. Baiklah. Pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan perbicaraan kepada manzilah yang selanjutnya, iaitu manzilah al-han'ah. Manzilah al-han'ah. Baik, saya akan bacakan dulu kalam nazam, bait syair. Ada beberapa rangkap bait syair kalam nazam yang membicarakan tentang manzilah han'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin.
Wahan'atun fasittatun kathaulajah lakinna kiltai ra'siha mu'awwajah. Wahan'atun fasittatun kathaulajah lakinna kiltai ra'siha mu'awwajah. Artinya, manzilah han'ah itu terdiri dari 6 bintang seperti rupa bentuk tongkat yang bengkok. Rupa bentuk tongkat yang bengkok. Akan tetapi, kedua-dua bintang di bahagian kepalanya. Kedua-dua bintang di bahagian kepalanya itu yang membengkok. Bahagian kepala buruj yang dimaksudkan. Baik, untuk kalam nazam yang selanjutnya ada lagi 2 baits, 2 rangkap. Yushbihuha fil khatiya'ul katib ma'ilatur ra'si khilaful wajib. Yushbihuha fil khatiya'ul katib ma'ilatur ra'si khilaful wajib. Artinya, manzilah han'ah ini menyerupai rupa bentuk tongkat yang bengkok yang boleh dikenal pasti pada khatul mustaqim. Juga disebut khatul kusufiyah, garis yang menjadi rujukan laluan terbit dan terbenam matahari. Bintang-bintang hada'ah itu agak condong di bahagian kepala pada kedudukan terbalik. Kedudukan terbalik iaitu rupa gambar yang terbalik. Rupa gambar yang terbalik itu terbalik pada rupa gambar buruj Jauza, keluarga kembar. Kita akan dapati keluarga kembar tu digambarkan terbalik. Kaki ke atas, kepala ke bawah pada penglihatan mata kasar kita. Di kaki langit timur sewaktu terbit. Baik, dibahaskan pula qauluhu wa han'atun mislul haqa'a fil wazni illa anna thaniyahu nunun wa yuqalu laha al-hayya. Kalimah han'ah, ya, katanya pengarang ini. Kalimah han'ah. Han'ah tu makna apa? Han'ah itu membawa erti tanda pada leher unta. Orang Arab lazimnya dia akan membuat penandaan pada leher unta, mengesahkan unta itu miliknya. Itu penandaan. Penandaan pada unta pada leher. Kini mereka dah letakkan pada telinga. Itu contoh. Jadi hana'ah membawa erti tanda pada leher unta. Baik. Hana'ah sama seperti kalimah haqa'ah. Haqa'ah makna apa? Minggu lalu tak dijelaskan. Haqa'ah membawa erti titik putih. Haqa'ah membawa erti titik putih. Titik putih merujuk kepada cahaya bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah haqa'ah. Baik. Hana'ah, haqa'ah pada timbangan wazan. Kecuali dia berbeza pada huruf yang kedua iaitu huruf nun.
dan dikata juga baginya Al-Hayyah apabila dirupa bentuk seperti seekor ular. Oleh itu, di kalangan ulama falak Islam zaman silam ada perbezaan pendapat. Yang masyhur, manzilah Han'ah ini rupa bentuknya adalah rupa bentuk tongkat yang bengkok di bahagian kepala. Rupa bentuk tongkat yang bengkok di bahagian kepala. Ada pendapat daripada kalangan ulama falak Islam zaman silam bahawa manzilah Hana'ah ini merupakan bintang-bintang yang apabila ditasyakul dan ditasawur dibentuk dan dirupa seperti seekor ular. Seekor ular yang akan membengkok di bahagian kepalanya. Ular tu dia akan bengkok juga kepala dia. Jadi pun begitu, yang masyhurnya, yang azharnya adalah rupa bentuk tongkat yang bengkok. Muqabil azhar, rupa bentuk seekor ular. Seterusnya syarah kita baca. Wa qawluhu fasittatun wa fi ba'dil ibarati khamsu kawakib. Arba'atun minha ala khattin mustaqim wal khamisu yan'atifu ilal janub. Kalimah fasittatun, katanya, kata pengarang ini merujuk kepada kalimah sittatun, 6. 6 tu apa? Pada sebahagian ibarat manzilah Hana'ah ini mengandungi 5 bintang. Tapi yang jelas, masyhurnya 6 bintang. Sekali lagi ada 2 pendapat yang berbeza tentang jumlah bintang-bintang yang menganggotai manzilah Hana'ah. Pendapat yang azhar, yang dipegangi, yang masyhur, maka bintang-bintang yang menganggotai manzilah Hana'ah itu 6 bintang. Manakala muqabil azhar yang tidak masyhur ada 5 bintang sahaja yang menganggotai manzilah Hana'ah. Ya. Manakala bintang yang kelima pula menuju ke arah selatan. Baik, kita merujuk kepada pendapat yang azhar bahawa 6 bintang yang menganggotai manzilah Hana'ah, 5 bintang berada pada garisan khatul mustaqim ataupun khatul khusufiyah. Ada 1 bintang terkeluar menyebabkan apabila dibentuk tasyakul, dirupa tasawur seperti tongkat yang bengkok pada bintang yang ke-6. Baik, itu yang dipegangi. Ada menyatakan 6, tetapi yang kelima dan yang ke-6 itu membengkok. Dengan kata lain, 4 bintang berada di garisan khatul mustaqim ataupun khatul khusufiyah. 2 bintang terkeluar membengkok, bintang kelima dan bintang ke-6. Maka inilah ibarat yang tidak mengambil kira bintang ke-6 yang berada di buruj as-saratan. Baik. Pertikaian timbul. Jumlah sebenar yang menganggotai manzilah Hana'ah ni 5 ke 6. Baik, kita kata 6 itu yang masyhur dan azhar.
Yang keenam tu sebenarnya kat mana? Bukan ke yang keenam itu jauh tersasar, dah berada pada buruj saratan. Jadi datang beberapa pertikaian. Baiklah. Qauluhu as-sawlaja wa huwa al-mahjan suratuhu hakaza. Katanya daripada kalimah as-sawlajah iaitu tongkat yang bengkok. Beginilah rupa bentuknya sebagaimana dalam teks yang asal. Minta Ustaz Amirul gerakkan. Gerakkan. Baik. Kita kepada rangkap bait syair kalam nazam yang terakhir untuk membicarakan manzilah hana'ah ini. Fi saniyal 'ishrina min sartani badat lana fil fajri bil ayani. Fi saniyal 'ishrina min sartani badat lana fil fajri bil ayani. Manzilah Han'ah merupakan bintang yang kedua daripada 20 bintang saratan. Apabila manzilah Saniyal 'Ishrin, itu maknanya daripada jumlah keseluruhannya ada 20 bintang. Badat lana fil fajri bil ayani, kita dapat melihat dengan mata kasar bintang Han'ah yang terang pada ketika waktu terbit fajar. Baik, maka datang hujah dan keterangan menyatakan bahawa manzilah Han'ah ini sebenarnya diklasifikasikan di dalam buruj saratan. Bukan jauzak ke? Maka di situ kita akan sebut siapa yang al-kubra, siapa yang as-sughra. Buruj al-kubra adalah buruj saratan. Manakala buruj as-sughra yang kecil adalah buruj jauzak. Jadi major adalah saratan, minor adalah jauzak. Maka dijatuhkan kepada kita jumlah keseluruhan bintang-bintang yang menganggotai buruj saratan ini ada 20 bintang. 2 daripadanya merupakan berada pada manzilah Al-Han'ah. Begitu yang dibahaskan. Kerana ada 2 bintang di manzilah Han'ah itu dianggap, dikira sebagai bintang yang menganggotai buruj saratan. Baik, kita lihat lagi syarah yang diberikan. Qauluhu fi thanil 'ishrin wa yatlu'u min nahiyati Syam al-zira'ul mabthut wa huwa zira'ul asadi asy-syami. Katanya, kata pengarang ini merujuk kepada kalimah fi thanil 'ishrin, pada kalimah kalam nazam tadi tu, fi thanil 'ishrin, dan terbit pada pihak negara Asyam, iaitu arah utara. Bintang yang disebut Az-Zira' al-Mabsut, iaitu lengan singa. Bintang yang apabila dibentuk dan dirupakan seperti lengan seekor singa yang berada pada buruj Al-Asad yang menghadap ke negara Syam, iaitu arah utara. Nanti saya akan tunjukkan.
Wa min nahiyatil yamani Suhail mahlaf bi anna man ra'ahu khalfun annahu Suhail Ashar. Dan sebutir bintang yang menghadap ke negara Yaman, iaitu arah ke selatan, disebut Suhailul Mahlaf, kerana orang yang akan memandangnya dalam keadaan terbalik. Dia akan dapat lihat bahtera kapal perang yang dinaiki oleh panglima, seorang panglima yang mengambil upah untuk membunuh, disebut Suhail. Panglima yang gagah berani, panglima yang hebat, disebut Suhail. Jadi orang yang memandangnya akan melihat kapal yang dinaiki oleh Suhail itu, bintang yang kita bahas di sini, kapal terbalik. Bahawasanya ia adalah Suhail Ashar. Fayahnuthu wa dhalika annahu yatlu'u min matla'i Suhail wa huwa yushbihuhu. Maka terbalik kedudukan bintang itu bahawasanya terbit ia daripada tempat terbit bintang Suhail, sedangkan ia hanya menyerupai sahaja. Baik. Minta digerakkan slide tu. Satu lagi. Alhamdulillah. Baik. Kalau tuan-tuan perhatikan slide yang saya bentangkan menggunakan perisian stellarium. Apabila kita cuba dapatkan ke situasi kaki langit timur di kedudukan Pulau Pangkor pada 21 Julai 2021 jam 6 pagi terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Maka perhatikan di situ garis berwarna hijau, garis lurus berwarna hijau tu garis mengufuk. Tu garis ufuk namanya. Maka ada dua garis membujur, garis berwarna merah disebut khatul kusufiyah, juga disebut khatul mustaqim, dan garis yang berwarna biru itu namanya khatul istiwa. Baik, maka ada di situ mata angin yang ditulis syarqon, shim ra qaf berwarna merah, syarqon. Itu adalah kedudukan timur tepat. Tuan-tuan perhatikan betul-betul di atas garisan ufuk berwarna hijau, di antara dua garis membujur merah dengan biru, ada di situ bintang yang dibuat penandaan. Saya tandakan. Bintang tu betul-betul berada di atas garis ufuk hijau, di antara garis membujur merah dengan biru tu. Ada dekat situ sebutir bintang yang tertulis dalam bahasa Arab Al-Han'ah. Itulah dia bintang Al-Han'ah. Jadi bintang ini bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah Al-Han'ah. Manzilah Al-Han'ah. Baik, bintang ini boleh kita lihat daripada tarikh 21 Julai. Dari tarikh 21 Julai hinggalah tarikh operasinya 26 Julai. Dengan kata lain, itu tarikh operasi. Dia akan mampu dilihat pada waktu-waktu yang lain. Tapi kita nak kira bilakah tarikh dia terbit. Terbit 21 Julai.
Di mana dia terbit? Di kaki langit ufuk sebelah timur. Waktunya waktu terbit fajar. Dan di sini waktu terbit fajar saya ambil pada kedudukan Pulau Pangkur. Minta digerakkan lagi. Tuan-tuan gerakkan lagi. Baik. Pada slide yang selanjutnya, kalau diperhatikan lagi, manzilah al-ana'ah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim panas. Pertengahan musim panas. Pada 21 Julai itu, tarikh tanggal 21 Julai itu maknanya dah pertengahan musim panas. Bermula musim panas 21 Jun. Maka dah sebulan musim panas ni. Maka ianya dikira sebagai pertengahan musim panas. Baik, kita pada tarikh yang sama 21 Julai 2021 pada jam 6.20 pagi. Jam 6.20 pagi. Dengan kata lain 20 minit selepas terbit fajar. 20 minit selepas masuknya waktu subuh di Pulau Pangkur. Di Pulau Pangkur. Kenapa nak kena tunggu 20 minit selepas terbit fajar? Sebagaimana yang saya nyatakan kepada tuan-tuan. 20 minit kemudian barulah kita dapat melihat dengan mata kasar nur sabah, cahaya subuh tu. Kita kata cahaya fajar ni halus. Jadi nak tengok cahaya subuh fajar itu 20 minit selepas masuk waktu. Kerana kalau masuk waktu tu cahaya tu betul-betul di atas ufuk. Adalah cahaya tu halus, nipis, betul-betul atas ufuk memang tak nampak. Kita kena tunggu lagi 20 minit baru nampak. Begitulah juga. Tuan-tuan akan nampak di situ bintang yang menjadi rojokan kepada manzilah Al-Hana'ah. Yang ditandakan di situ. Al-Hana'ah pertama. Al-Hana'ah satu. Itu rojokan yang pertama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Gerakkan lagi. Mohon digerakkan slide tu. Terima kasih. Manzilah Al-Hana'ah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar di pertengahan musim panas. Baik. Pada tarikh yang sama, pada jam yang sama, 6.20 pagi, 20 minit selepas terbit fajar, selepas masuknya waktu subuh. Apabila kita tasyakulkan, kita tasyakul, syakala, yusyakilu, tasyakul, kita bentuk dia. Nak bentuk tu macam mana? Dicantumkan garisan-garisan lurus, bintang-bintang yang terbabit. Kita cantumkan antara bintang dengan bintang itu dengan garis lurus. Itu namanya tasyakul. Setelah ditasyakulkan, dibuat garisan antara bintang dengan bintang, barulah tasawur kita gambarkan. Inilah dia gambaran. Dan gambaran ini adalah gambaran oleh masyarakat Arab sejak daripada zaman Nabi Ismail alaihissalam. Bangsa Arab Bani Quraisy gambarkan begini. Gambarkan begitu. Kalau tuan-tuan lihat di situ, pada garis ufuk berwarna hijau, dan di antara dua garis membujur, hatul istiwa dengan hatul mustaqim ataupun disebut hatul kusufiyah, perhatikan ada bintang yang menjadi rujukan, bintang Al-Ana'ah. Itu yang jadi rujukan. Dan ada 4 bintang yang berada tepat dan betul-betul menghampiri garis banyak. Garis yang disebut khatul mustaqim ataupun disebut khatul kusufiyah berwarna merah, garis bujur berwarna merah, garis yang menjadi laluan terbit terbenam matahari.
Itu namanya khatul kusufiyah, khatul mustaqim. Perhatikan tu, ada 4 bintang. 1, 2, 3, 4 bintang. Sama ada tepat ataupun hampir dengan garis khatul mustaqim yang dibahaskan tadi tu. Dan apa yang nak nyatakan di sini, tuan-tuan perhatikan. Setelah ditasyakul dan ditasawur, ditasyakul bentuk tasawur rupa, rupanya rupa apa ya? Rupa keluarga kembar. 2 adik-beradik kembar disebut buruj jauza. Buruj jauza. Tapi keluarga kembar buruj jauza yang terbalik. Kan terbalik tu? Kaki ke atas, kepala ke bawah. Kaki ke atas, kepala ke bawah. Baik, itu adalah kita kata buruj jauza. Manzilah al-hana'ah. Manzilah al-hana'ah tu, kalau tuan-tuan perhatikan tu, ada 4 bintang berada pada garisan ataupun berdekatan dengan garisan khatul mustaqim ataupun khatul kusufiyah, membengkok satu bintang al-hana'ah. Al-hana'ah satu tu, dia bengkok kat situ tu. Jadi rupa itu adalah membentuk rupa tongkat, dan ada pendapat menyatakan rupa seekor ular. Wallahu a'lam bissawab. Baik, minta digerakkan lagi. Minta gerak lagi. Setiap hari manzilah al-hana'ah ini akan berganjak 1 darjah ketika terbit fajar. Di situ saya kemukakan 2 tarikh. Ada 2 tarikh kat situ. 21 Julai 2021 jam 6 pagi. Ketinggian bintang yang menjadi rojokan kepada manzilah al-hana'ah, iaitu al-hana'ah 1 tu. Al-hana'ah awal ialah 0 darjah 56 minit, iaitu dikira 1 darjah. 1 darjah. 1 darjah. Manakala keesokannya pada 22 Julai 2021 jam 6 pagi terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, ketinggian bintang yang menjadi rojokan manzilah al-hana'ah itu, al-hana'ah yang pertama ialah 1 darjah 52 minit, iaitu 2 darjah. 21 Julai 1 darjah, 22 Julai 2 darjah pada jam yang sama, jam 6 pagi. Maka dengan kata lain, setiap hari manzilah al-hana'ah ini akan berganjak sebanyak 1 darjah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Gerakkan lagi. Berakhir manzilah al-hana'ah dengan terbit bintang az-zira' di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Perkara ni kita boleh perhatikan. Tuan-tuan lihat paparan yang diberikan daripada aplikasi Stellarium. Apabila kita buat rujukan pada tarikh 27 Julai. Pada tarikh 27 Julai 2021 jam 6.1 pagi. Jam 6.1 pagi masuknya waktu subuh, terbit fajar di Pulau Pangkor. Kita perhatikan di ufuk timur. Di ufuk timur, kalau tuan-tuan perhatikan kepada paparan di situ, perhatikan garis berwarna hijau, garis ufuk, berdekatan sebelah kanan dengan garis membujur khatul mustaqim, juga disebut khatul kusufiyah. Itulah laluan terbit terbenam matahari. Ada 1 bintang yang saya buat penandaan bulat di situ. Saya buat penandaan bulat di situ. Itulah dia namanya bintang yang disebut az-zira'. Bintang az-zira' disebut az-zira' al-maqbudah. Ianya merupakan bintang kepada rojokan manzilah az-zira'. Oleh itu 27 Julai terbitnya fajar
di ufuk timur, kedudukan di Pulau Pangkur, kita dapati telah terbit satu bintang. Bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah Adhira. Baik, gerakkan lagi. Kita perhatikan pula berdasarkan tarikh yang dicatat 29 September 2021. Pada tarikh 29 September 2021, jam 1.30 pagi, kalau kita saksikan di kaki langit timur, bulan telah terbit. Tuan nampak kat situ, Al-Qamar, bulan sudah terbit. Bulan terbit bersama dengan manzilah Al-Hana'ah. Maka disebut bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah Al-Hana'ah. Termasuklah nampak kat situ ada satu bintang Al-Hana'ah yang pertama menjadi rujukan kepada manzilah Al-Hana'ah. Jadi boleh juga disebut terbitnya bulan berlatar belakangkan manzilah Al-Hana'ah. Terbitnya bulan berlatar belakangkan bintang yang menganggotai manzilah Al-Hana'ah. Maka inilah yang disebut dalam Al-Quran, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim, dalam surah Yasin, ya, ayat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah tentukan kedudukan bulan di manzilah masing-masing. Jadi pada tarikh 29 September jam 1.30 pagi, bulan berada di manzilah Al-Hana'ah. Juga berdasarkan fakta di sini, bulan terbit di ufuk timur berlatar belakangkan bintang-bintang yang menganggotai manzilah Al-Hana'ah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, maknanya satu persatu Asy-Syaikh An-Nabahani jelaskan kepada kita berhubung tentang kedudukan bintang Al-Hana'ah ini, dan kemudian dia jelaskan kepada kita perbandingan bintang Al-Hana'ah, bintang-bintang yang menganggotai manzilah Al-Hana'ah dengan bintang-bintang yang menjadi rujukan kepada arah utara dan arah selatan. Kalau bintang yang menjadi rujukan kepada arah utara, kita akan perhatikan bintang-bintang yang menjadi rujukan di arah utara, iaitu Adhira al-Mabsut. Adhira al-Mabsut itu maknanya berdekatan betul dengan apa bintang-bintang yang menjadi rujukan, kepada manzilah Al-Hana'ah. Baik, manakala perbandingan bintang-bintang yang menganggotai manzilah Al-Hana'ah ini dengan bintang yang menjadi rujukan arah selatan, iaitu
bintang Suhail. Saya tak dapat tunjukkan di sini kerana gambarannya. Tak apa. Bintang Suhail tu dia dah dekat dengan kutub. Kita pun begitu, dia bukanlah dijadikan sebagai rojokan kutub selatan. Tidak. Dia bukan sebagai bintang rojokan kutub selatan. Tetapi bintang Suhail ni dijadikan rojokan arah selatan. Yamaninya, arah selatan. Bintang Suhail itu sebagaimana yang saya dah bahas kepada tuan-tuan minggu lalu, dia sebenarnya Suhail ni adalah seorang panglima. Panglima yang berusaha. Ini cerita zaman-zaman jahiliah lah ni. Cerita-cerita yang diwawarkan oleh bangsa Arab Bani Quraisy di zaman baginda Ismail alaihi salam. Suhail tu maknanya cemerlang, gemilang. Jadi dia bukan dapat APC, anugerah perkhidmatan cemerlang, tetapi dia seorang panglima yang cemerlang, yang boleh membunuh, mampu membunuh, kita kata lanun-lanun ataupun musuh-musuh yang dikehendaki. Dan dia juga diberi upah, diberi kepercayaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pun begitu, dia takut menghadapi anak-anak perempuan yang telah dia bunuh. Bukan, dia telah bunuh bapa. Tapi dia tahu anak-anak mula mengatur strategi membalas dendam. Banatun Na'ish. Banatun Na'ish tu anak perempuan. Walaupun dia anak perempuan, tapi anak perempuan yang hebat. Anak perempuan ni bersatu, maka siapkan keranda. Bersatu, siapkan keranda. Keranda apa? Keranda nak bunuh panglima yang telah membunuh ayahandanya, Banatun Na'ish. Jadi Banatun Na'ish ini menunjukkan arah utara, manakala Suhail menjadi penunjuk arah selatan. Jadi bintang utara membalas dendam untuk membunuh bintang selatan. Itu cerita. Berakhirnya macam mana? Berakhirnya cerita tu, walaupun Banatun Na'ish, anak-anak perempuan menjadi panglima, menuntut bela di atas kematian ayahandanya. Dia dalam pencarian panglima ni, tapi panglima tu dah karam, terbalik kapal dia. Itu yang kapal terbalik. Nanti minggu depan saya akan tunjuk macam mana kapal terbalik. Kapal tu terbalik. Kapal perang yang dilayari oleh Suhail tu terbalik. Itu namanya Suhail Makhlad. Dia terbalik. Kapal tu terbalik, haram. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tu dari segi cerita lah. Cerita nak menggambarkan bintang-bintang. Lebih-lebih lagi untuk nak memahami bahawa manzilah bintang-bintang yang menganggotai manzilah yang 28 ini sebenarnya menjadi rujukan penting kepada masyarakat Arab zaman berzaman, sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam. Rujukan penting. Sama ada mereka nak merujuk tentang kedudukan mereka, persoalan akali, iklim, penempatan mereka, musim, munah, cuaca, dan apakah potensi-potensi yang mereka boleh dapat di penempatan mereka. Begitu juga mereka juga merupakan, kita kata, kelompok manusia yang berpindah randah. Mereka perlu faham potensi sesuatu tempat
yang mereka datangi, ya, yang mereka tujui, maka bintang-bintang inilah yang menjadi rujukan kepada mereka untuk memahami soal aqalim, iklim, mausim, musim dan al-munah, iaitu cuaca. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada satu dua soalan yang nak dikemukakan, dijemput dan dipersilakan. Okey, terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz Hanafiah atas ulasan dalam manzilah yang hari ni kita manzilah yang ke berapa Ustaz? Manzilah yang ke-7. Manzilah Han'ah. Okey, cuba kita tengok sekejap. Belum ada lagi yang bertanya Ustaz dalam chat ni. Okey, cuma Ustaz, kalau kita tengok dalam pembahagian manazil Syamiyah, manazil Yamaniyah yang Ustaz telah susun dalam slide Ya. dia ada dalam contohnya dalam buruj Hamal ada 3 manzilah. Dalam buruj Thawr ada 2, dalam buruj Jawza ada 2. Jadi kalau tengok dalam pembahagian ni Ustaz, ada yang 3, ada yang 2. Jadi adakah kalau contoh yang kita bincang pada hari ini manzilah Han'ah tu ada dalam buruj Jawza. Cuma ada yang kata dalam buruj Saratan tadi kan, tak apalah, tu kemudian lah. Ya. Cuma dari sudut pembahagian 3, 2, 2, 3 ni, pembahagian tu sama ada ianya telah dibahagikan oleh para ulama falak turas satu ketika dulu ataupun secara apa ni istilah apa ya? Kalau nak kata tauqifi lah oleh Nabi Ismail yang telah menamakan buruj-buruj ataupun manzilah-manzilah ni Ustaz. Terima kasih. Di atas persoalan yang dikemukakan, dia sebenarnya berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama falak Islam zaman silam. Ya. Apa pun Ustaz Faizal Jani, mereka bersepakat bahawa bilangan manzilah 28. Bilangan manzilah 28 manzilah. 28 manzilah. 28 manzilah baik untuk tempoh masa setahun. 28 manzilah untuk tempoh masa setahun. Maka setahun di situ, setahun yang mereka akan kira berdasarkan 2. Sama ada setahun berdasarkan takwim matahari 365 hari atau setahun berdasarkan takwim bulan 354 hari. Itu ceritanya. Jadi apabila menjadi khilaf di situ, maka mereka mula menyatakan persoalan, maknanya nak merujuk kepada setahun matahari ke setahun bulan. Kalau setahun matahari 365 hari. Kalau setahun untuk bulan 354 hari. Semata-mata untuk menyatakan mesti ikut setahun bagi matahari 365 hari. Tak boleh juga, kerana manzilah ini juga ada kena-mengena dengan bulan. Semata-mata nak menyatakan ikut setahun bagi bulan 354 hari. Tak boleh juga, kerana manzilah ini juga mengambil kira waktu terbit fajar. Waktu terbit fajar itu mengikut matahari. Maka datanglah khilaf di situ. Persoalan nak ikut tahun matahari ke nak ikut tahun bulan. Tahun matahari 365.
tahun bulan 354. Tetapi jumlah tetap sama. Jumlah manzilah 28 manzilah. Oleh itu, kalau nak ikut matahari 365 hari, ini bererti setiap manzilah diberi tempoh 13 hari. 13 hari. Oleh itu 13 hari darab 28. 13 hari darab 28 manzilah akan dapat 364 hari. Itulah dia. 364 hari nanti ada tahu lompatnya, dilompatkan 365 hari. 364 hari ada baki lah. Tu Ustaz Fazal ni kan dah ceramah benda tu. Jadi dengan kata lain dipersetujui bahawa setiap manzilah tempohnya adalah 13 hari. Maka 28 manzilah 13 hari darab 28 manzilah 364 hari. Itu berdasarkan hari matahari. Habis kalau berdasarkan hari untuk si bulan 354 tu bagaimana pula? Maka dari sinilah puncanya. Sebab itu perbezaan di kalangan ulama falak Islam zaman silam meletakkan ya bahawa manzilah pertama asyaratain, manzilah kedua al-butain, manzilah ketiga al-thuraya. Jadi keputusan majoriti bahawa ketiga-tiga manzilah ni asyaratain, al-butain, al-thuraya diletakkan dalam buruj Hamal. Pelik. Tapi kalau maknanya ikut pandangan mata kasar, apabila kita buat pemetaan semula, JPM, Jupem, membuat pemetaan semula, membuat persempadanan semula, tidakkah Suraya ni nanti dia kena pergi ngundi dekat sahur? Kalau membuat, kita kata pemetaan semula ataupun kita penandaan semula ataupun persempadanan semula, Suraya ni pergi kat sahur lah, buruj al-sahur lah. Bila buat persempadanan semula. Jadi Suraya nanti kalau dia pergi mengundi, dia kena pergi undi dekat sahur, bukan dekat Hamad. Itu yang dibahas. Bahas. Jadi apa yang ada dalam gambaran sebegini ni, ini adalah yang telah ittifaq, dipersetujui oleh ulama falak Islam zaman silam. Kita pun tertanya-tanya kenapa sahur ni dua je. Tapi kalau kita gambarkan, tengok sendiri dengan mata kasar kita, sahur ni, buruj al-sahur ni, buruj Taurus ni, banyak bintang dia. Besar bintang dia. Rupa-rupanya dia dari segi persempadanan dia kalah. Kerana nak pastikan, nak undi, nak menangkan juga amal. Contohlah, itu perbahasannya. Contoh yang dirahmati Allah. Yelah, mungkin Ustaz Fazal Jani bertanya, lantak dia lah Ustaz Hanafiah. Lantak dia lah. Hamal nak 3 ke, hamal nak 4 ke, hamal nak 2 ke, ataupun kita setuju kita bagi hamal 1 je. Dalam buruj hamal ada 1 saja, asyaratain. Al-butain kita masukkan dalam buruj sahur sesuai dengan perut lembu yang malas tu. Dan asuraya letakkan dalam buruj al-sahur. Boleh tak? Boleh. Betul. Habis kenapa ulama Islam zaman silam bahagian falak ni beria-ia sangat, mempertahankan sangat persempadanan ni, yang
dari segi kita kata praktikalnya tak praktikal. Tak praktikal. Al-Butain dengan Al-Thuraya ni letak pada Haman. Praktikalnya Al-Butain dan Al-Thuraya ni letak pada Thawr. Dah dibahaskan hari itu kan, kita bahaskan. Praktikalnya begitu. Tapi kenapa dipertahankan pula? Menegakkan benang yang basah. Jawapannya nanti boleh tanya dengan Syekh Mahruz Zaman. Syekh Mahruz Zaman tu dia pergi ukur dekat Pulau Batu Putih yang sekarang ni UMNO desak kerajaan dan minta kerajaan PH tu tarik semula. Dulu kerajaan PH menyatakan bahawa tak kisahlah Pulau Batu Putih tu, tapi sepatutnya kita boleh, Malaysia boleh merayu semula kerana dah jumpa bukti-bukti yang kukuh tentang persempadanan. Mungkin Ustaz Fazali akan tanya, lantaklah Ustaz Hanafiah, Pulau Batu Putih dapat ke tak dapat ke, tak dapat juga S48 Ustaz Fazali ni. Tak dapat 48, orang lain yang akan dapat 48, S48. Ya, cakap kita lah. Tapi tuan-tuan, kenapa pentingnya nakkan Pulau Batu Putih? Soal perairan. Kenapa? Itu bahas panjang. Kenapa nak juga dua manzilah Al-Butain dan Al-Suraya ni dimasukkan dalam peti undi Hamal tu? Kenapa? Itu bahasnya tentang aqalim iklim. Kan kita belajar geografi, aqalim iklim. Dan sekarang ni dah sampai kepada masalah climate change yang menakutkan dan mengerikan. Dan Malaysia baru sekarang ni baru kita nak membincangkan soal climate change. Dunia dah ketakutan sekarang. Bila nak membincangkan tentang climate change, di situ kita kena rujuk semula. Al-istishabul asli. Baqa'u makana ala makan. Macam mana orang dulu dia gunakan bintang sebagai rujukan untuk aqalim, iklim, musim, cuaca. Yang ianya akan bersabit tentang produk, soal produk. Hasil mahsul. Yang sebab apa? Ada orang pangkat politik lah, Datuk Seri, tapi tak nak cakap. Dia tak nak cakap apa-apalah, tak boleh cakap. Cuma ditanya dengan saya, apa yang ada dekat Perak, Ustaz? Saya kata, Perak. Kenapa? Perak ni Ustaz, dia kata, dah hampas tau. Tak baik. Marah Ustaz kata jadi. Cakap, kenapa kau cakap Perak tu hampas, Datuk? Kerana Perak tu dahulu bus memang dah terkorban. Tapi Gihin Haisan gangster tu, dia dah kaut semua harta kekayaan Perak. Perak dah tak ada. Timah pun dah tak ada. Yang ada pasir je. Ada juga pasir silika. Ada projek. Contoh. Sebab itu maknanya ramai tak berminat dengan Perak. Kerana menganggap bahawa hasil mahsul Perak dah habis. Contoh. Tapi saya kata tidak. Kerana sungai Perak masih dijaga. Antara sungai yang panjang sungai Perak. Sungai Perak, panjang sungai Perak tu ada berapa empangan bersia ada, empangan Temenggor ada. Ustaz Fazali pun tak tahu apa yang tahu. Contohnya ada berapa empangan hydro TNB di sungai Perak. Berapa panjang sungai Perak. Tuan-tuan. Sehingga kan wujudnya satu bandar yang orang putih sayang. Teluk Anson dan nama-nama lain sekarang. Teluk Anson dulu. Cerita panjang. Tentu yang dirahmati Allah. Jadi kerana kefahaman kita tentang kita kata manzilah bintang menjadi rujukan kepada nilai aqalim, iklim, musim, al-munakh, cuaca setempat.
Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Baik, ada dua soalan yang ditanyakan oleh kita punya sahabat-sahabat yang mengikuti program kita ni. Yang pertama daripada Ibnu Arman. Soalan, Ustaz, berapakah kalimah falaq di dalam Al-Quran? Berapakah kalimah falaq? Saya ingat ni falak, falam kaf kan? F-A-L-A-K. Adakah surah 113 ni surah merujuk surah falaq ni? Falam qaf. Juga ada kaitan dengan kalimah An-Najm dan juga Al-Kaukab. Ustaz boleh tengok kot soalan dekat kita punya live ni. Boleh dapat Inilah Ustaz soalan? yang aku nak jawab tu lah istilah fa, lam, kaf, falak. Falak itu akan merujuk kepada ilmu falak. Wa kullun fi falakin yasbahun. Baik, ayat 40 surah Yasin. Wa kullun fi falakin yasbahun. Tetapi ada juga kalimah yang berbeza pada huruf kaf berqaf. Falak. Qul a'udzu birabbil falaq. Tetapi dia sebenarnya ada kaitan dengan ilmu falak. Qul a'udzu birabbil falaq. Maka itu menjelaskan nilai waktu malam. Nilai waktu malam. Jadi falak yang disebut itu yang permulaannya merujuk kepada ilmu falak yang membawa arti garis edaran jasad-jasad langit. Wa kullun fi falakin yasbahun. Maka merujuk kepada ilmu falak juga. Walaupun maknanya fi falakin yasbahun pada garis edar jasad-jasad langit, matahari dan bulan. Manakala kul a'udzu birabbil falaq, falaq di situ membawa arti gelap malam. Gelap malam ni waktu, nilai waktu. Nilai waktu tu ada kaitan juga dengan ilmu falak. Jadi perkara tu yang penting. Berapa jumlah, tekan internet jawab dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cuma falak tu, qul a'udzu birabbil falaq. Nilai kegelapan malam yang mula dibahaskan. Nilai kegelapan malam tu bila bermula malam. Qul a'udzu birabbil falaq. Bila dia bermula malam? Sebaik sahaja terbenam matahari. Matahari mula-mula terbenam tu kan tak gelap lagi. Kenapa dah disebut al-falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Bahas. Kerana ada di situ kegelapan yang mengandungi cahaya, kegelapan yang tidak mengandungi cahaya. Ada gelap gulita, gelap yang menafikan kewujudan cahaya. Ada gelap yang bersama dengan cahaya, seperti gelap waktu subuh. Gelap waktu subuh tu memang gelap, tapi gelap di situ ada cahaya halus yang disebut nurus sabah, cahaya subuh. Itulah dia fajar. Ada bahasa lagi tu. Kerana sebelum terbit cahaya subuh tu, dia ada gelap yang bukan sembarangan. Gelap yang ada nilai pengampunan dari Allah, iaitu waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ada lagi ya. Ada satu lagi soalan daripada Muhammad Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua, adakah semua manzilah mesti dinilai pada waktu subuh saja? Maknanya kita bincang daripada siri kuliah hari tu, manzilah ini dirujuk kepada waktu subuh. Adakah kena dinilai pada waktu subuh saja, dan apa kaitan ayat Manazilul Qamar dalam surah Yasin dan surah Yunus? Ini kena buat kuliah
kuliah lain ni Ustaz nak jawab ni. Bagus. Betul. Baik. Ringkaslah Ustaz. InsyaAllah. Jadi, panjang jawapan itu. Kenapa kita nak maknanya membahaskan setiap manzilah ini pada waktu subuh. Wahal kan boleh lihat bintang-bintang manzilah pada waktu malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kerana apa yang saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, yang tadi tu sikit. Apabila 28 manzilah ini nak merujuk kepada jumlah hari kepada matahari. Jumlah hari kepada matahari. Sebab itu maknanya untuk mencerap dan untuk membuat penandaan dan untuk menyediakan satu jadual lengkap. Terbitnya manzilah berdasarkan jumlah hari setahun mengikut takwim matahari. Yang kita bahas sekarang ni, ulama-ulama terdahulu ajar kita bagaimana kita nak faham dan seterusnya kita kenal dan kita mampu menilai dan kita boleh membuat penandaan. Nak tanda dengan adanya penilaian dan penandaan, kita mampu sediakan jadual. Jadual yang berdasarkan jumlah hari dalam setahun mengikut tahun matahari. Baik. Habis yang ayat 40 surah Yasin dan juga dalam surah Yunus tu, itu manzilah yang macam mana? Itu membahaskan manzilah berdasarkan jumlah hari untuk sebulan bagi rujukan takwim bulan. Lain manzilah, kalau ni manzilah mengikut rujukan matahari. Tetapi ayat 39 surah Yasin, wal qamara qaddarnahu manazila hatta, itu adalah manzilah berdasarkan jumlah hari dalam sebulan bagi takwim bulan. 29 atau 30 hari. Habis yang dalam tu ayat surah Yunus tu, wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab, wa qaddarahu manazila, itu wa qaddarahu manazila itu berdasarkan kedua-dua. Jumlah hari setahun berdasarkan takwim matahari dan jumlah hari sebulan berdasarkan takwim bulan. Yang kita bahaskan sekarang ni, baru kita nak bahaskan tentang jumlah hari setahun takwim matahari. Cuma saya ada bawa slide tadi tu, bagaimana bulan berada di manzilah Al-Hana'ah. Itu baru bahas tentang jumlah hari untuk bilangan sebulan, iaitu sama ada 29 atau 30 hari bagi takwim bulan. Terima kasih kepada yang bertanya. Hebat. Maknanya yang bertanya itu dia faham. Dia faham itu. Dia faham. Tapi dia pening.
manzilah ni ini untuk cerita matahari ke, ini untuk cerita bulan. Untuk episod pertama ni, episod pengenalan, kita kata biodata. Kalau tak kita tak kenal, satu tu nama penyanyi Indon perempuan yang sedap suara, muka pun lawa tu, Sibian. Kan nyanyi Nasyid Sibian tu. Jadi untuk pengajian kitab turas ini, yang pertamanya kita lebih kepada pengenalan. Kenal, tetapi orientasinya orientasi matahari. Kerana fajar. Orientasi matahari. Ngadu-ngadu nak tahu orientasi matahari ni pasal untuk faham musim. Kerana musim ni berdasarkan matahari. Nanti kita boleh klasifikasikan musim. Dah faham musim, kita boleh tahu potensi kita. Maknanya nak tanam apa, ternak apa. Tu. Tapi untuk manzilah yang berkaitan dengan bulan, kiraan untuk setahun, bukan setahun, untuk sebulan aja. Bulan untuk takwim bulan, iaitu 29, 30 hari. Bergaduh. Ramadan ni 29 ke 30 hari. Syawal tak gaduh. Cuma nak gaduh Ramadan. Ramadan ni sebenarnya 29 hari ke 30 hari. Boleh jadi 29, negeri 30. Bagaimana dengan memahami manzilah? Kerana manzilah akan berada setiap hari satu manzilah untuk bulan. Untuk matahari, tempoh masa 13 hari. Satu manzilah 13 hari. Untuk matahari. Untuk bulan, satu hari, satu manzilah. 28 hari, 28 manzilah. Kata tu 29 hari. 29 hari tu namanya ijtima'. Dah tak nampak bulan tu berada di manzilah mana. Dramatik. Kenapa? Esoknya tak tahu. Dah bulan baru atau bulan lama. Jadi maknanya manzilah untuk keperluan matahari ada. Manzilah untuk keperluan bulan ada. Terima kasih kerana dah faham tu dia bertanya. Kita tak di-confuse. Ni benda ni manzilah ni cerita bulan. Tapi kenapa kaitan dengan matahari? Ni cerita balik. Bulan ada kaitan dengan bulan lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan yang saya kira sangat menarik soalan yang terakhir tadi dan juga soalan yang pertama tadi lah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita selesai membincangkan dalam tajuk manzilah Han'ah, manzilah yang ke-6 untuk tuan-tuan. Manzilah yang ke-6 saya sebut manzilah yang ke-7 tadi. Terima kasih kepada Ustaz kerana membetulkan. Dan insya-Allah nanti kita akan bicarakan pula manzilah seterusnya. Dan untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada minggu hadapan awal masuk dalam bulan November insya-Allah, untuk minggu depan saja kemungkinan kita akan bersiaran pada hari Isnin kerana ada sedikit perubahan jadual untuk minggu depan, dan untuk seterusnya kita akan kembali pada hari Selasa. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan kita akan bersiaran pada 1 November pada hari Isnin, dan pada minggu-minggu yang akan datang insya-Allah kita akan kembalilah pada hari Selasa jam 9.30. Jadi terima kasih banyak pada tuan guru kita, pada Ustaz Nafiah, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mengikuti program kita secara live dan juga secara atas talian. Dan mohon tuan-tuan dan puan-puan sekalian supaya dapat like dan juga share video dan juga rakaman live kuliah ini supaya manfaat daripada ilmu ini dapat kita panjang-panjangkan kepada seluruh umat Islam dan kepada seluruh manusia insya-Allah, untuk kita memperkenalkan kembali ilmu falak ini kepada khususnya kepada umat Islam dalam memahami nilai-nilai dan juga apa yang telah disebutkan tadi, untuk kita memahami tentang cuaca, musim dan sebagainya, daripada perubahan-perubahan dan kedudukan-kedudukan manzilah-manzilah
ataupun disebut sebagai manazin insya-Allah. Baik, terima kasih banyak tuan-tuan atas perhatian yang diberikan dan bersama-sama dengan kita daripada awal hingga akhir kuliah kita pada hari ini. Dan insya-Allah seperti mana saya sebutkan, pada minggu hadapan kita akan bersiaran pada hari Isnin 1 November, pada minggu depan saja. Kemudian pada minggu seterusnya kita akan insya-Allah bersiaran kembali pada hari Selasa. Jadi saya akhiri dengan kalimah yang mulia. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.